Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan saudara Irwan, seterusnya para pendengar rancangan Khazanah Ilmuwan sekalian. Bertemu sekali lagi kita dalam siri ini, di mana kita masih lagi membicarakan kitab ataupun risalah Khulasatul Kalam fi Tarjih Dinil Islam karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Seperti yang kita semua maklum, kitab ini adalah merupakan suatu kitab perbandingan agama. Jadi kita telah menyebutkan banyak perbandingan di antara agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani khususnya. Jadi salah satu daripada pokok perbincangan yang dihuraikan agak panjang lebar oleh An-Nabhani adalah perbezaan turuk, perbezaan jalan, periwayatan yang menyampaikan kita kepada agama-agama ini, yang menyampaikan kita kepada perkhabaran tentang nabi-nabinya, yang menyampaikan kepada kita tentang perkhabaran berkenaan mukjizat-mukjizatnya. Jadi dalam di antara agama-agama ini, hanya dalam agama Islam, dalam riwayat yang menyampaikan kita kepada agama Islam itu, kita akan temui kepastian, kita akan temui kesahihan, kita akan temui ketelitian berganda-ganda, kata An-Nabhani, afan mudha'afa. Siapa yang insaf tidak boleh nak menafikan bahawasanya di antara agama-agama ini, dalam jalan periwayatan agama Islam itulah akan ditemui perkara-perkara yang disebutkan tadi. Akan ditemui keyakinan, akan ditemui ketepatan sejarahnya, akan ditemui ketelitian dalam menyampaikan perkhabaran-perkhabaran itu. Ad'afan mudha'afa, berganda-ganda kuatnya. Berganda-ganda kuatnya berbanding dengan apa yang diketahui di dalam agama-agama yang lain. Yang itu. Wa kama tara turuqa riwayati dinihi wa mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam bihadhil quwwah was-sihhah. Sebagaimana juga engkau boleh lihat bahawasanya jalan-jalan yang melaluinya diriwayatkan agama dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan dan kesahihan yang tiada taranya dari segi periwayatan itu. Min qurbi zaman, antaranya dengan sebab dekatnya zaman. Ini kita dah sebut dalam pertemuan sebelum-sebelum ini. Jadi dalam soal perkhabaran itu, perkhabaran yang dekat zaman dengan perkhabaran yang jauh zaman. Perkhabaran yang diriwayatkan 1000 tahun dahulu dengan perkhabaran yang diriwayatkan 3000 tahun dahulu. Pastilah perkhabaran yang diriwayatkan 1000 tahun itu lebih kuat. Jadi dalam soal itu, siapa yang lebih kuat? Pastilah agama Islam itu lebih kuat. Kerana perkhabaran itu datang kemudian, itu dari satu segi, bukan itu semata-mata. Min qurbiz zaman wa kathratir ruwah al-thiqat. Dan kalau kita lihat dari segi ramainya periwayat yang thiqah, bukan setakat ramai periwayat, pembohong buat apa? Ramai periwayat yang thiqah, yang boleh dipercayai kebenarannya, yang
boleh dipercayai kebenarannya, yang boleh diterima kesaksiannya. Yang itu penting. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu, pun yang menang adalah agama Islam. Wabtabti. Dan kalau kita lihat dari sudut ketelitian, yang itu pun jauh, tak boleh nak lawan agama Islam. Kita tak tahu macam mana, seolah-olahnya tiba-tiba, bukan tiba-tiba. Itu hasil daripada ajaran Rasulullah SAW sendiri, sehingga menghasilkan satu budaya, yang budaya ilmu yang begitu mendalam, yang begitu teguh, yang tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana tamadun. Jadi budaya dhabt itu, teliti dalam soal ilmu. Itu syarat asas ilmu. Kalau orang ahli ilmu itu tidak teliti, maka apa beza dia dengan seorang biasa? Jadi orang ahli ilmu, dia tidak boleh berbicara macam orang yang ahli kedai kopi. Kalau ahli ilmu bercakap macam ahli kedai kopi, maka tidak ada apa-apa yang mulia tentang ilmu itu. Kerana asas kepada ilmu itu, salah satu pada tonggak pada ilmu itu adalah ketelitian, dhabt, memastikan kesahihan, memisahkan antara yang sahih dengan yang kurang sahih, dan memisahkan antara yang kurang sahih dengan yang lemah, memisahkan yang lemah dengan yang palsu. Itu semua kita nak kena tahu beza. Nak kena tahu beza. Jangan dilonggokkan sekali. Sebagaimana kita tak boleh longgokkan sekali antara yang lemah dengan yang palsu. Lemah bukan bermakna palsu. Cuma dari segi periwayatan dia lemah. Jadi dikatakan dalam hadis kitab Ihya itu banyak kononnya hadis-hadis yang lemah. Maknanya hadis dhaif. Maknanya lemah dari segi periwayatan. Tapi itu bukan bermakna hadis itu palsu. Sekadar apa yang ditemui oleh Iraqi, maka hadis-hadis itu mungkin lemah. Tetapi apabila dikaji lebih lanjut, seperti yang dilakukan oleh Az-Zabidi umpamanya, ditemui tarik yang lain, jalan-jalan yang lain, periwayatan yang lain, yang menunjukkan bahawasanya hadis-hadis berkenaan tidaklah lemah, bahkan kuat. Jadi jangan pula kerana kita, ini masalahnya, kita lihat adanya hadis-hadis lemah, maka seolah-olahnya kita longgokkan karya-karya Al-Imam Al-Ghazali itu sekali dengan karya-karya yang diragui, karya-karya yang mengandungi kebatilan. Maka ini sudah lari daripada tujuan asal ilmu hadis itu. Jadi ini salah. Ini salah. Jadi balik kita pada persoalan yang kita bincangkan tadi, perbezaan di antara jalan periwayatan agama Islam dengan agama-agama yang lain itu, salah satunya dari segi ad-dhabt tadi, dari segi ketepatan itu. Itu tidak boleh dinafikan. Islam itu jauh lebih baik. Kata orang putih, jauh lebih superior. Ma'a kathratil ilmi wal ulama, serta banyaknya ilmu, maknanya tersebar ilmu di mana-mana, dan banyaknya alim ulama yang mengetahui perkara-perkara itu, bukan seorang dua, tapi merata-rata di seluruh tempat, bukan saja di satu bandar, dua bandar, tapi di seluruh bandar-bandar di mana wujudnya umat Islam. Min zamanihi sallallahu alaihi wasallam,
ilal an. Daripada zaman Nabi SAW. Semua itu berlaku. Semua yang kita sebutkan tadi itu berlaku. Daripada zaman Rasulullah SAW membawa kepada zaman kita sekarang. Dah berapa zaman itu? Dah berapa generasi itu? Tak pernah kurang alim ulama'nya, tidak pernah kurang periwayatnya, tidak pernah kurang keahlian para alim ulama'nya dari segi penelitian mereka terhadap nas-nas yang mereka terima. Najidul amra bi'aksi dzalika. Kita akan dapati keadaan ini berbeza sekali, berlawanan sekali. Fil adyanil ukhra, dalam agama-agama lain, khususnya agama Yahudi dan Nasrani. Lain daripada tu, lain daripada tu langsung tak masuk buku. Kata orang Ganyu langsung tak masuk buku. Langsung tak boleh nak dibincangkan dengan cara ni. Itu dah masuk cerita lain dah. Kalau salah kita sebut, marah pula. Jadi baik kita tak sebut langsung. Jadi dalam kedua-dua agama lain itu, kita akan dapati keadaannya jauh berbeza. Wa mu'jizati ghairihi minal anbiya salawatullah alaihi wa alaihim. Dan juga perihal mukjizat-mukjizat para nabi, seperti yang mereka sebut dalam tradisi mereka. Fa inna baina bi'athati Sayyidina Isa alaihi salam. Sebabnya apa? Sebab kalau kita lihat di antara zaman kebangkitan Nabi Isa alaihi salatu wassalam wa baina bi'athati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, membawa kepada zaman kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahwu 600 sanatin. Bezanya sekitar 600 tahun. Di antara zaman Nabi Isa kepada zaman Nabi kita. Itu lama tu, 600 tahun. Lianna baina maulidil masih, kerana di antara kelahiran Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam, wa bainal hijrati, dan zaman tahun berlakunya hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 600 wa 31 sanatan. 631 tahun beza dia. Beza di antara kelahiran Nabi Isa dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu 631 tahun. Apa yang berlaku dalam 361 tahun itu? Wa kanatil jahiliyatu fi hadhihi al-muddah at-tawilah qad ammatil ard. Dalam masa 600 tahun lebih itu, zaman jahiliyah sudah tersebar ke seluruh pelosok bumi. Dalam 600 tahun itu, sempat jahiliyah itu, ialah dah lama sangat sampai orang tinggal agama, orang dah lupakan segala-gala ajaran para nabi itu. Jadi orang habis jadi jahil dah semua. Di merata-rata tempat manusia sudah menjadi jahil. Itu dia kata amad fil ard. Dan zaman kejahilan itu zaman yang sangat panjang, bergenerasi, banyak generasi. Falam yatayassar fiha naqlul akhbari sahihati. Maka tidak mudah untuk menyampaikan pada zaman itu
perkhabaran yang sahih. Dah lama sangat. Hatta tasila ila al-azminatil mutaakhirah, sehinggalah sampai kepada zaman-zaman mutaakhir ini. Ala haqiqatiha biduna tabdilin wala tahrifin. Jadi sukar lagi untuk kita dapati perkhabaran itu masih lagi kekal berdasarkan kepada hakikat dia yang sebenar, tanpa sebarang perubahan, tanpa sebarang pindaan. Zaman tu panjang sangat. Orang jahil dah ramai sangat. Mungkin ada seorang dua yang tahu, yang tak ramai. Tapi tak ramai. Pula tu, bila tak ramai, siapa yang boleh jamin tak ada tahrif dan tabdil, tak ada perpindaan, tidak ada perubahan pada perkhabaran. Itu jarak masa tu banyak sangat. La siyama wa anna sayyidana Isa alaihi salam. Lebih-lebih lagi, kalau kita lihat bahawasanya Nabi Isa alaihi salam lam tatul muddatuhu, tak panjang zamannya, tak panjang. Fa inna Allah Ta'ala rafa'ahu ila as-sama'i wa huwa ibnu 33 sanatan. Kerana Allah Ta'ala mengangkatnya ke langit tatkala baginda alaihissalam berusia 33 tahun. Jadi 33 tahun kita kata, kalau dia berdakwah pun baru sikit, tak sempat sempurna. Gitulah kita boleh kata. Macam mana tu? Baru 33 tahun umur, dan saya tak pasti umur berapa Nabi Isa mula berdakwah. Tapi kalaulah umur 30, katakan baru 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun tu berapa banyak? Dalam 3 tahun tu masih banyak kekeliruan yang belum terjawab. Hatta siapa Isa pun ramai yang belum kenal. Itu yang timbul kekeliruan itu. Bila ditangkap itu, yang ditangkap tu Isa ke siapa? Jadi ada segi umur, maka Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit semasa baginda berusia 33 tahun. Wa ma'adzalika kana mustad'afan bainal kuffar maghluban lahum. Di samping itu, baginda termasuk dalam golongan yang lemah, golongan yang tertindas. Bukannya golongan yang menang, golongan minoriti, golongan yang tersisih, golongan yang tidak mendapat sokongan ramai. Jadi tak mendapat undi popular lah, kita kata. Mungkin hilang wang pertaruhan, macam tu. Bukan setakat tak dapat undi popular, bahkan hilang wang pertaruhan. Ini dikatakan mustad'afan bainal kuffari maghluban lahum. Golongan yang kalah, golongan yang tersisih. Jadi belum lagi mainstream, kata orang sekarang. Falam yatamakkan min adai risalati rabbih bil amani wal itmi'nan. Jadi kalau kita lihat itu keadaannya, tidak mungkin baginda mampu menyampaikan risalah itu dengan aman, dengan selesa, dengan teratur. Tak sempat nak cari pengikut pun. Tak boleh nak buat kerja dengan tenang. Limu'adatil Yahud, kerana permusuhan kaum Yahudi sendiri.
Jadi pada masa itu orang Yahudi pun ada raja. Saya dah lupa apa nama raja Yahudi itu. Jadi ada raja. Dan raja Yahudi ini bersubhat. Ialah ataupun dia menjadi seperti boneka kepada kerajaan Rom, kepada gubernur, prelate namanya, prelate kepada kerajaan Rom yang bernama Pontius Pilate, tak silap saya. Jadi itu kerajaan boneka, dan kerajaan boneka ini sangat risau dengan gerakan yang dibuat oleh Jesus Christ, dan cuba untuk menghapuskannya dengan menimbulkan, mendatangkan fitnah-fitnah kepada Jesus dan pengikutnya, sehingga akhir sekali membawa kepada penangkapan dan penyaliban. Seperti yang disebut dalam sejarah mereka. Jadi dalam keadaan sedemikian, maka tidak mungkin Jesus dapat menyampaikan dakwahnya itu secara senang, aman dan tenteram. Ini tak macam zaman Nabi kita SAW. Walaupun pernah berlaku penindasan, pernah berlaku peperangan, akhir sekali umat Islam berjaya mengatasi segala halangan-halangan itu, berjaya mengalahkan musuh-musuh mereka, akhir sekali menguasai seluruh bumi Hijaz. Jadi dalam keadaan demikian, maka barulah diisytiharkan kesempurnaan agama Islam. Barulah lepas itu, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah selesai buat kerja semua, setelah selesai menyampaikan semua, setelah dapat mengumpulkan dan dapat isytiharkan penutupan kepada risalah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Haji Wida itu. Jadi ini tak berlaku dalam agama Kristian. Tak berlaku. Apa yang berlaku adalah suatu zaman yang penuh dengan tribulasi, kata orang. Penuh dengan tribulasi, penuh dengan cabaran, penuh dengan usaha-usaha untuk komplot-komplot untuk menjatuhkan baginda alaihissalam, Isa alaihissalam. Ini komplot orang Yahudi. Sebab itu orang Yahudi dan Kristian ini mempunyai suatu permusuhan yang sangat lama. Di sejarah permusuhan Yahudi dan Nasrani terhadap satu sama lain itu adalah suatu sejarah yang sangat lama. Kerana Yahudi itu dianggap sebagai golongan yang memusuhi Tuhan orang Kristian. Jesus itu kan Tuhan orang Kristian, dan orang Yahudi itulah yang telah berkomplot untuk membunuh Tuhan mereka. Jadi pastilah orang Yahudi itu dijadikan musuh mereka yang nombor satu. Ini cerita lain lah. Wa mu'adatul Yahud wa hukumatihim. Dan dimusuhi oleh orang Yahudi dan kerajaan mereka. Wahum jumhurun nas waqta idzin. Mereka itu adalah merupakan golongan jumhur, golongan majoriti pada masa itu. Wa qillatu ansarihi wahum al-hawariyun. Dan kita lihat kurangnya penyokong baginda, ansar baginda daripada golongan Hawariyun. Berapa belah orang saja? Kita dipahamkan sekitar 12 orang saja. Alladzina amanu bihi, yang beriman dengan baginda. Wa kanu 12 rajulan, dan jumlah mereka adalah 12 lelaki. Minas sayyadina al-mustad'afin, daripada kaum nelayan yang lemah.
bukannya golongan bangsawan, bukannya golongan-golongan elit. Yang itu tak ada yang menyokong. Golongan yang lemah ini. Thumma ba'da an rafa'ahu Allahu ilaihi bimuddatin tawilatin. Ini keadaannya pada zaman itu. Kemudiannya apabila setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginda ke sisinya, jumi'atil anajil, barulah setelah sekian ratusan tahun, setelah sekian lama, barulah dikumpulkan kitab Injil. Minal marwiyati, daripada berbagai-bagai sumber periwayatan. Baru dah dikutip. وَتَدَاوَلَتْهَا فِي الْأَعْصَارِ الْمَاضِيَةِ, dan kemudian disebarkan kepada pelosok tempat yang jauh. Aidi al-juhalat, dan yang menyebarkan ini adalah golongan-golongan yang jahil. Orang yang asal dulu dah mati semua, dah lama. Jadi kemudian baru dikumpul. Yang kumpul itu pula orang-orang yang jahil. Kemudian disebarkan merata-rata sehingga dah tak tahulah. Yang jahil ni kita tahu sajalah macam-macam benda yang boleh buat. Kalau dia tokok tambah yang asal, dengan tulisan dia, dengan huraian dia, pada masa itu sudah tidak diketahui lagi yang mana yang betul, yang mana yang tokok tambahnya. Ma ikhtilafil lughat, sedangkan teks-teks yang ada itu ditulis dengan berbagai-bagai bahasa. Ada Greek, ada bahasa yang kemudian itu ada bahasa Latin. Jadi bahasa lain saya tak tahulah. Ada bahasa-bahasa lain, Syriac mungkin. Jadi bahasa-bahasa yang berbagai-bagai yang ditulis, hatta waqa'a fiha at-taghyir, sehingga berlaku padanya perubahan-perubahan. Yalah, kalau dah bahasa lain nak dibawa ke tempat lain yang tak guna bahasa itu, maka perlu diterjemahkan. Dalam proses terjemahan itu pasti berlaku perubahan-perubahan. Dia takkan sama dengan bahasa yang asal. Sebab itu Quran, walaupun asalnya bahasa Arab, bila diterjemah ke dalam bahasa, apa-apa bahasa sekalipun, dalam bahasa Inggeris sekalipun, kalau ada 10 terjemahan, 10-10-nya lain. 10-10-nya lain. Yang tak berubah mana? Yang asal itu. Yang tak berubah adalah yang asal itu. Sebab itu nak terjemah silakan, tapi yang asal tak boleh diusik. Yang ini yang tak berlaku kepada kitab Injil. Yang asal sudah tidak diketahui di mana. Jadi yang ada adalah kumpulan terjemahan-terjemahan yang telah dipindah, yang sudah dipindah, yang sudah ditokok tambah di sana sini. Maka yang terhasil adalah taghyir, hatta waqa'a fiha at-taghyir wat-tahrif, sehingga berlaku padanya pindaan-pindaan, perubahan-perubahan yang mereka sendiri pun tidak nafikan. Kerana memang tak boleh nak nafikan. Itulah keadaannya apa yang mereka katakan sebagai kitab suci mereka itu. Jadi kita kena ingat itu, kita kena faham itu. Bila kita kata Al-Quran, kitab suci kita, wahyu kita, beza. Apa yang terkandung, yang membawa kepada Al-Quran itu. Berbanding dengan bila dia orang kata Injil juga, kita ada kitab suci namanya Injil, tapi jauh sekali. Jauh sekali. Dia tidak memiliki
credibility sebagaimana yang dimiliki oleh Al-Quran. Jadi sambungan dan huraian lanjut tentang persoalan ini kita akan teruskan dalam perjumpaan akan datang. Setakat ini dahulu untuk minggu ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.